Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan anugerah produk kreatif, inovatif dan pemajuan teknologi cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021. Pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ke-9 itu dihasrat untuk menggalakkan para belia dan orang ramai untuk membina dan memproses produk-produk atau teknologi kreatif bagi aspirasi negara dan ASEAN. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pagi tadi. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga dan Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai peningkatan penyertaan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ini daripada 41 penyertaan kepada 67. Penyertaan dalam kategori Young Inventor dan Smart Junior serta ASEAN New Invention and Innovation adalah sangat menggalakkan. Alhamdulillah, pada pertandingan kali ini, penganjur telah menerima 26 penyertaan daripada pelajar-pelajar sekolah. Ia menunjukkan satu perkembangan positif ke arah memupuk minda berinovasi dan kreatif di kalangan belia. Manakala penyertaan negara-negara ASEAN boleh menjadi pemangkin kepada persaingan peserta dalam negeri dan menjadi petanda aras kepada kualiti penyertaan di setiap pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota. Tema Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ini, Inovasi untuk Masyarakat 5.0, menekankan inovasi teknologi pelbagai dimensi untuk memenuhi keperluan masyarakat global dengan menangani 17 elemen utama matlamat pembangunan mampan. Pertandingan 2 tahun sekali ini anjuran UTB dengan kerjasama dan tajaan Brunei LNG Sdn Berhad. Pengiran Dr. Rafidah binti Pengiran Haji Petra, pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Cipta 2021 dalam sembah ulasan penghakiman menyembahkan sebahagian produk Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota amat baik untuk alam sekitar dan kejuruteraan dan boleh digunakan oleh masyarakat umum. Telah pun selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Di antara ulasan panel hakim adalah di tempat ketiga. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021. Tiada pemenang tempat pertama dan kedua bagi kategori penciptaan produk, proses atau teknologi baru.
Projek Smart Fish System Water Quality Management System for Red Tilapia Urea in Polytank, ciptaan Dayang Ros Hartini binti Haji Damit, Awang Haji Ismet bin Haji Muhammad dan Dr. Dayang Wida Susanti binti Haji Suhaili dari UTB memenangi kategori pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada. Mereka menerima wang tunai RM6,000, sijil dan piala. Tiada pemenang pertama bagi kategori ciptaan baru atau pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda. Tempat kedua dimenangi oleh Awang Wesley On Werong bersama penyelia Johari bin Haji Muhammad dengan projek Poseidon. Mereka menerima RM2,000, sijil dan piala. Haji Muhammad dari Pusat Katalan Sepuro. Pemenang tempat ketiga. Kategori Smart Junior Competition dimenangi oleh projek Rubbish Rewards, ciptaan Awang Abdullah bin Haji Ahmad Yazid, Awang Muhammad Hashim Zulkarnain bin Muhammad Rizwan Sani dan Dayang Nur Akilah binti Arifin bersama penyelia Awang Muhammad Fauzan bin Awang Damit dari Sekolah Menengah Brakas. Mereka menerima RM1,000, sijil dan piala. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah daripada Jawatan Kuasa Penganjur Cipta 2021. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan pameran. Pertandingan kali ini menarik minat 67 penyertaan, 51 daripadanya dari dalam negara dan 16 dari negara ASEAN. Memberi inspirasi kepada para belia dan orang awam untuk memperkembangkan produk, proses atau teknologi kreatif selaras dengan aspirasi negara dan menggalakkan penciptaan dan inovasi antara objektif penganjuran pertandingan ini. For injury as well. Yeah. This can, the QR code, and bottles and everything. Yeah, bottle cans and people. Cans and people. Kita get sejam. Sempena Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021, beberapa seminar akan diadakan selama 3 hari bermula Jumaat ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia menunjukkan keprihatinan Duli Yang Teramat Mulia terhadap perkembangan reka cipta dan inovasi dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan berterusan negara-negara ASEAN dan negara-negara PLUS selaku pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN PLUS ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan tahun ini. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Beberapa perkembangan dan kemajuan telah dicapai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, terutama dalam bidang tugas dan tanggungjawab bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam. Antaranya peningkatan dalam kalangan orang ramai yang mengambil perhatian berat terhadap keselamatan harta benda dan jiwa. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, sambutan orang ramai terhadap program kesedaran dan keselamatan awam yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dari semasa ke semasa adalah sangat menggalakkan.
Pada tahun lalu, lebih 21,000 peserta daripada agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta telah menyertai pelbagai program kesedaran awam seperti taklimat dan latihan kebakaran di samping lebih 1,500 orang fire marshal dilantik. Program-program tersebut telah menampakkan hasil apabila orang awam turut terlibat membantu dalam usaha memadam kebakaran api kecil sebelum ketibaan anggota bomba di tempat kejadian. Tindakan awal secara tidak langsung boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kadar kerugian harta benda pada tahap minima. Berucap pada majlis sambutan ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-61 pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong juga menjelaskan pencapaian dalam respons time bagi menangani insiden kebakaran struktur adalah memberangsangkan iaitu melebihi jangkaan sasaran 80%. Selain daripada itu, pencapaian yang ketara adalah kejayaan Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menangani kebakaran hutan, rumput dan tanah gambut yang berskala besar dalam waktu yang singkat berbanding sebelum ini, iaitu mengambil masa sehingga berbulan-bulan untuk ditangani. Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bekerjasama dengan stakeholder dan orang ramai dalam membuat rondaan berterusan bagi memantau kebakaran hutan, rumput dan sebagainya. Dengan adanya sinergi ini, panggilan bagi menangani kebakaran hutan berjaya diturunkan sebanyak 53% pada tahun lepas. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah Balai Bomba Contoh bagi tahun 2021 yang disandang oleh Balai Bomba Unit Operasi Wanita Cawangan Operasi C yang memenangi anugerah tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Sambutan bertemakan keselamatan kebakaran tanggungjawab bersama. Operasi Wanita telah pun menjuarai keseluruhan yang dinilai daripada 4 sudut, iaitu yang pertama sudut operasi, kedua sudut teknikal, yang ketiga sudut pentadbiran dan kewangan, dan yang keempat daripada sudut perancangan dan latihan. Dengan kemenangan ini tidak akan dapat dicapai tanpa ada kerjasama dan komitmen anggota wanita. Hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina perlu terus dikembangkan serta diperkukuhkan lagi pada masa-masa akan datang. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam pada Majlis Makan Malam dan Malam Muzik Republik Filipina bagi memperingati ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina ke-123. Hadir mewakili Kerajaan Ke-bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dalam ucapannya, Tuan Yang Terutama juga melahirkan penghargaan ke hadapan Majlis Ke-bawah Duli Yang Maha Mulia atas komitmen negara Brunei Darussalam mengukuhkan kerjasama dua hala dan memajukan matlamat masyarakat ASEAN yang prihatin, berdaya tahan dan sejahtera. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan berterusan negara-negara ASEAN dan negara-negara PLUS selaku pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN PLUS ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan kedua selaku Ketua ADMM PLUS negara Brunei Darussalam, mesyuarat tersebut menilai kemajuan kumpulan kerja pakar ADMM PLUS yang telah ditunda pada tahun 2020 berikutan dengan pandemik COVID-19. Di samping itu, mesyuarat juga mengambil maklum laporan mengenai ASEAN Defence Senior Officials Meeting Plus ADSOM Plus yang disampaikan oleh Ketua ADSOM Plus negara Brunei Darussalam.
Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan perkara tersebut semasa mempengerusikan mesyuarat ADMM Plus ke-8 pagi tadi. Menurut Yang Berhormat, sambutan memperingati ulang tahun ke-10 penubuhan ADMM Plus menjadi mercu tanda hubungan 8 rakan dialog ASEAN. Despite the experiences we have had in the past year, we continue to reaffirm our commitment and ensure the shared vision for a stable and prosperous region be maintained. Semasa mesyuarat, Tuan Yang Terutama Datu Paduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, mengkongsikan laporan mengenai perkembangan terkini ASEAN, termasuk perkembangan dalam sektor-sektor dan tonggak-tonggak ASEAN yang lain. ADMM Plus 8 juga bersetuju untuk menerima pakai Bandar Seri Begawan Declaration oleh ADMM Plus bersempena dengan ulang tahun ADMM ke-15 untuk mempromosi bersedia bagi masa depan, keamanan dan kemakmuran ASEAN. Dengan berakhirnya mesyuarat ADMM Plus ke-8 ini, negara Brunei Darussalam akan mengendalikan ADMM Retreat pada bulan November 2021. Termasuk upacara serah terima pengerusi ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan kepada Kemboja sebagai pengerusi ADMM bagi tahun 2022. Mesyuarat diadakan di Pusat Antarabangsa Brakas. Negara Brunei Darussalam melaksanakan pelbagai cara dalam rancangan pembangunan negara yang menyasarkan kepada penglibatan kementerian-kementerian yang berkaitan. Yang Berhormat Dayan Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengongsikan perkara tersebut semasa perbincangan mengenai status pelaksanaan resolusi AIPA ke-41 yang telah diluluskan tahun lalu pada mesyuarat antara Parlimen ASEAN atau Inter-Parliamentary Assembly AIPA Caucus kali ke-12. Mesyuarat secara dalam talian dihoskan oleh Parlimen Singapura dan dihadiri oleh 9 buah negara ahli AIPA. Mesyuarat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Semasa mesyuarat, ahli-ahli AIPA membincangkan mengenai isu Strengthening Supply Chain Resilience and Enhancing Trade Connectivity. Yang Berhormat Awang Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dalam kenyataannya pula menggariskan kepentingan negara Brunei Darussalam dalam sentiasa mengembangkan dan mempelbagaikan ekonomi negara untuk tidak bergantung kepada minyak dan gas, terutamanya semasa pandemik COVID-19 yang mendorong negara untuk menghasilkan makanan asasi mencukupi secara domestik dengan menggunakan teknologi yang cekap dan pada masa yang sama membuka peluang perniagaan baharu dalam mengembangkan ekonomi hijau. Pada perbincangan isu tersebut juga, Yang Berhormat Dayan Nik Hafimi mengeluarkan kenyataan mengenai kepentingan integrasi standard ASEAN untuk memberikan tumpuan kepada rantaian bekalan merentas sempadan termasuk pertukaran data dan procurement yang perlu ditingkatkan terutama semasa pandemik COVID-19. Mesyuarat kali ini telah sebulat suara meluluskan laporan rasmi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-12. Laporan tersebut seterusnya akan dibincangkan untuk diluluskan semasa Perhimpunan Agung ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA kali ke-42 yang akan dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara pada bulan Ogos 2021 yang akan diadakan secara dalam talian. Perkembangan kes rayuan dua bekas pegawai kehakiman hari ini merupakan hari terakhir bagi kes-kes rayuan yang telah difailkan oleh pendakwa raya dan juga kedua-dua tertuduh Ramzidah binti Pihin Datu Kesuma Diraja Kenal Bersara Haji Abdul Rahman, tertuduh pertama, dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, tertuduh kedua di Mahkamah Rayuan. Kes-kes rayuan yang telah dijadualkan selama 3 hari diadakan di hadapan Yang Arif, Presiden Mahkamah Rayuan Michael Peter Burrell, Pesuruhjaya Kehakiman Conrad Sigrod dan Michael Victor Lun.
selepas perbicaraan di Mahkamah Tinggi antara September dan November 2019. Tertuduh pertama telah disabit bersalah atas kesalahan-kesalahan pecah amanah dan pembersihan wang haram. Tertuduh pertama telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Yang Arif, Pesuruhjaya Kehakiman Luga Mawson. Sementara itu, tertuduh kedua telah disabit bersalah atas 3 kesalahan pembersihan wang haram dan dijatuhi hukuman 5 tahun pemenjaraan. Walau bagaimanapun, tertuduh kedua telah didapati tidak bersalah bagi 2 kesalahan pembersihan wang haram. Hujah-hujah telah dibentangkan oleh pendakwa raya untuk hukuman yang telah dijatuhkan ke atas tertuduh-tertuduh untuk ditambah dan supaya pembebasan tertuduh kedua bagi 2 kesalahan pembersihan wang haram diketepikan. Bagi pihak tertuduh-tertuduh, hujah telah dibuat supaya sabitan mereka diketepikan dan juga untuk hukuman tertuduh kedua dikurangkan. Keputusan Mahkamah Rayuan akan diberikan pada atau sebelum hari Rabu 7 Julai 2021. Pendakwa raya telah diwakili oleh Datuk Seri Setia Davinder Singh SC yang hadir menerusi dalam talian dari Singapura dan dibantu oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana Haji Radin, Dayangku Didi Noraza Pengiran Haji Abdul Latif dan Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman dari Pejabat Peguam Negara yang hadir di Mahkamah Negara Brunei Darussalam. Juga turut membantu para peguam dari Davinder Singh Chambers LLC iaitu Navin Tevar, David Fong, Tan Ro Yu dan Struti Ilan Khatir. Hadir mewakili kedua-dua tertuduh melalui dalam talian dari United Kingdom, Simon Farrell QC dan dibantu oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Muhammad. Tiada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 1 kes sembuh dan 7 kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 250 kes dengan kes yang sembuh 240. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 109 kes. 639 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 20,035 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 407 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 135,628 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas dan inisiatif lain bagi mengukuhkan lagi kerjasama perdagangan dan pelaburan antara ASEAN dan rakan dialog antara yang dibincangkan semasa mesyuarat konsultasi pegawai-pegawai ekonomi kanan Siom ASEAN bersama rakan-rakan dialog. Mesyuarat 2 hari berakhir kemarin secara maya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat pertama bagi konsultasi bersama rakan dialog tahun ini dihadiri oleh para pegawai kanan ekonomi ASEAN, AMS dan rakan dialog termasuk dari Kanada, Republik Rakyat China, India, Jepun, Republik Korea dan Amerika Syarikat. Dalam mesyuarat konsultasi SEOM Amerika Syarikat ke-33 antara lain membincangkan perkembangan terkini pelaksanaan penyusunan rangka kerja pelaburan dan perdagangan ASEAN Amerika Syarikat.
Manakala menerusi konsultasi ke-34 SEOM, Republik Korea membincangkan kemungkinan meningkatkan lagi pembebasan produk-produk pengesanan sensitif dan menaik taraf perjanjian perdagangan dalam barangan ASEAN Korea. Konsultasi pertama SEOM METI pertama bagi konsultasi AEM METI ke-26 pula membincangkan perkembangan aktiviti memudah cara integrasi ekonomi serantau antara ASEAN dan Jepun. Sementara dalam konsultasi SEOM Kanada ke-13 mengambil maklum perkembangan kertas rujukan bagi potensi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada dan membincangkan aktiviti pembangunan kapasiti yang berpotensi dimanfaatkan. Dalam konsultasi SEOM Plus 3 ke-37, dalam pada itu membincangkan draft program kerjasama ekonomi ASEAN Plus 3 2021 dan bertukar-tukar pandangan mengenai kemungkinan skop kerjasama lain di bawah platform ASEAN Plus 3. Kemajuan pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India termasuk isu berkepentingan bagi ASEAN dan mereview perjanjian perdagangan dalam barangan ASEAN-India antara yang dibincangkan dalam konsultasi SEOM India ke-33. Mesyuarat konsultasi SEOM MOFCOM ke-39 sementara itu bertukar-tukar pandangan mengenai kesan COVID-19 kepada ekonomi serantau dan global serta kerjasama perdagangan dan ekonomi serta pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China. Mesyuarat juga membincangkan perkembangan terkini di bawah kerjasama ekonomi serantau dan sub-serantau ASEAN-China seperti BIM Piaga dan kerjasama China. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong telah menjangkau usia penubuhannya 50 tahun. Bagi memperingati penubuhan sekolah tersebut, petang tadi diadakan majlis perasmian Jubli Emas sekolah berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh orang kaya Jayaputra, Datuk Paduka Haji Muhammad Taha bin Abdul Rauf. Antara pengisian acara sempena Jubli Emas itu ialah tayangan video sejarah Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong dan bacaan surah Yasin serta tahlil sebagai mengenang jasa tenaga pengajar dan para pelajar yang telah kembali ke rahmatullah. Sementara itu, beberapa aktiviti sepanjang tahun ini juga disusun oleh pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa Guru. Sempena sambutan tersebut antaranya Jubli Emas Mini Carnival. Liga Futsal Brunei 2021, Straits United lakar kemenangan pertama mereka dalam aksi saingan kumpulan B setelah menang 3-1 ke atas DDTFT semalam di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Pada aksi babak pertama, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Sebaik sahaja babak kedua bermula, Straits United berjersey merah berjaya menjaringkan 3 biji gol manakala DDTFT menjaringkan 1 gol. Kedudukan 3-1 tidak berubah sehingga tamat perlawanan.